Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu hakikat, satu kebenaran yang mana Nizamuddin, orang-orang di Nizamuddin, masyaikh Nizamuddin adalah merupakan masyaikh kami. Kami di Rewin adalah merupakan orang yang kelahiran daripada Nizamuddin, yang datang daripada Nizamuddin, sehingga Haji Abdul Wahab dan Maulana Ihsan sendiri mengatakan bahawa orang di Nizamuddin adalah orang yang mana yang telah pergi juga merupakan masyaikh kami. Mereka merupakan masyaikh kita, dan yang masih ada juga merupakan masyaikh kita. Jadi hendaklah kita menghargai mereka. Beliau mengatakan sebagaimana satu orang yang pergi ke pasar dan dia melihat ada setengah pasar kedai-kedai yang ditutup, dan mereka mengatakan ni kedai-kedai ini ditutup. Jadi kita mengatakan pada mereka bahawa kedai yang hendaklah menghargai kedai-kedai yang dibuka. Kedai-kedai yang dibuka kerana satu masa nanti yang sedang dibuka ini juga akan ditutup. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan 7 benda. Yang mana 7 benda ini, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan cahaya. Dan daripada cahaya ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan arash dan kursi Allah. Kemudian perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan udara. Dan daripada udara ini Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan makhluk yang bernama Hind. Dan dia pun telah hancur, telah tidak ada. Kemudian yang ketiga, Allah taala telah ciptakan air. Dan daripada air ini Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan makhluk yang bernama bin. Di semua ini ada dalam Hasyiah Jalalain disebutkan tentang perkara ini. Dan ini pun telah tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan api. Daripada api ini Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan jin. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan tanah yang berbau wangi. Daripada tanah yang berbau wangi ini Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan buah-buahan, bunga-bungaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan tanah yang berbau busuk. Dan daripada tanah yang berbau busuk ini Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia daripada bahan yang kotor, berbau busuk, daripada titisan air yang kotor. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Kemudian Allah taala ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan yang paling cantik. Kenapa? Kerana manusia ini adalah untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah taala ciptakan paling cantik. Manusia, ciptaan manusia ini lebih cantik, lebih sempurna daripada Jibril alaihi salam, lebih daripada Mikail,
lebih daripada Israfil, lebih daripada Israel. Paling cantik, ahsani taqwim, Allah Ta'ala ciptakan. Satu, Allah Ta'ala ciptakan manusia ini paling cantik kerana untuk Allah. Yang kedua, daripada ciptaan manusia ini terzahirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cipta daripada bahan yang kotor, bahan yang berbau busuk, dan daripada air yang kotor. Tetapi daripada bahan tersebut terciptanya yang terbaik, yang paling cantik. Tuan-tuan mulia, hari ini yang kita faham, kalau nak menciptakan satu bahan plastik, nak supaya bahan tersebut jadi bahan yang berkualiti, maka hendaklah diambil daripada bahan plastik yang kualiti, barulah akan terciptanya yang berkualiti. Tetapi sekiranya sesuatu benda itu diciptakan, dibuat daripada bahan yang tak ada kualiti, maka akan terbentuk plastik yang tidak kualiti, bahan plastik yang tidak berkualiti. Ini secara zahir yang kita fikirkan. Tetapi Allah Ta'ala telah ciptakan manusia daripada bahan yang kotor, daripada bahan yang berbau busuk, daripada cecair yang kotor, terciptanya manusia ciptaan yang paling cantik. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan manusia untuk Allah. Manusia diciptakan bukan untuk kebendaan. Ulama telah tulis bahawa semua kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah, kitab Taurat, Injil, Zabur, semua terkandung di dalam Al-Quran, terhimpun di dalam Al-Quran. Dan semua Al-Quran terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian semua Bismillahirrahmanirrahim, iaitu daripada semua kitab, daripada kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian semua Al-Quran terhimpun di dalam huruf ba. Ulama tulis bahawa bahasa Arab ini adalah satu-satunya bahasa. Bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang mana satu huruf dia pun mengandungi makna. Dan makna ba ialah wahyal ittisalu syai'i bisyai', menyambungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi di dalam ba ini nak menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menyatakan kepada manusia, wahai manusia, aku adalah untukmu dan kamu adalah untukku. Dalam perkataan ba ini, dalam huruf ba ini mengandungi makna Allah Ta'ala nak beritahu kepada manusia, wahai manusia, wahai hambaku, aku adalah untukmu dan kamu adalah untukku. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia bukan untuk benda. Bahkan Allah Ta'ala fahamkan kepada manusia bahawa aku adalah untukmu dan kamu adalah untukku. Tuan-tuan, untuk kenal satu perkara ataupun sesuatu perkara itu dikenali dalam tiga keadaan. Satu, kita nak kenal sesuatu, kita nak tahu benda ini, sesuatu benda ini, apa dia benda ini, diciptakan daripada apa, apakah benda ini, keadaan dia. Untuk mengetahui keadaan sesuatu benda, maka kita ada panca indera, 5 panca indera kita yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk kita kenal keadaan sesuatu benda tersebut. Contohnya, Allah SWT, antara panca indera ialah mata. Untuk tahu macam mana benda ini, maka melalui mata kita dapat melihat apakah bentuk benda tersebut. Dan melalui lidah, melalui panca indera, dari rasa lidah kita akan dapat tahu apa rasa benda ini.
masin ke, manis ke, tawar ke. Dan panca indera hidung, Allah Subhanahu wa taala tugas dia, jadikan dia sebagai tugas untuk menghidu. Untuk menghidu macam mana bau benda ini? Apakah bau daripada benda tersebut? Kemudian telinga, Allah Ta'ala jadikan telinga untuk mendengar, untuk tahu macam mana suara benda ini. Dan tangan, Allah Ta'ala jadikan tangan deria untuk kita merasa, kan? Nak rasa benda tersebut, kasar ke dia, licin ke dia, melalui tangan. Jadi untuk tahu mahiyah ataupun keadaan bentuk sesuatu benda, Allah Ta'ala jadikan 5 deria ini sebagai perantaraan dia untuk kita kenal benda ini dari segi mahiyah dia, dari segi bentuk dia. Tuan-tuan mulia, perkara yang kedua, darjat pengenalan sesuatu benda. Darjat yang kedua ialah kita nak tahu siapakah yang menciptakan benda tersebut. Kita nak kenal siapakah yang menciptakan benda tersebut. Dan ini adalah untuk kenal ini kita gunakan akal. Melalui akal kita akan dapat tahu, kita fikir siapakah yang ciptakan benda ini. Oh, fulan engineer yang telah ciptakan benda ini, fulan telah ciptakan benda ini. Melalui akal pemikiran kita. Kemudian darjat pengenalan yang ketiga ialah kita nak tahu maudhu' lahu, untuk apakah perkara ini diciptakan, atas tujuan apakah perkara ini diciptakan. Contohnya butang baju kita diciptakan untuk apa? Macam mana kita nak tahu diciptakan sesuatu perkara itu diciptakan untuk apa? Maka kita kena tahu daripada orang yang menciptakan. Orang yang menciptakan benda tersebut untuk apa? Atas tujuan apa? Orang yang ciptakan butang baju atas tujuan apa? Untuk kita tutup kacing baju, leher baju kita. Orang yang ciptakan jarum, dia ciptakan untuk apa? Jarum diciptakan untuk jahit baju. Ciptakan kain untuk apa? Ciptakan kain untuk buat baju. Untuk tahu, untuk kenal maudhu' lahu, tujuan apakah perkara tersebut diciptakan, maka kita kena tahu daripada orang yang menciptakan dia. Orang yang menciptakan akan bagi tahu kepada kita untuk apakah aku ciptakan. Contohnya blender, orang yang ciptakan blender untuk apa? Untuk hancurkan sesuatu perkara, untuk hancurkan makanan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mulia, kita semua ini adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Jadi untuk apa kita ciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Allah Ta'ala ciptakan kita untuk apa? Maka kita kena tahu daripada Allah. Hanya Allah yang bagi tahu kepada kita untuk apa kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu melalui khulasah daripada seluruh Al-Quran, daripada semua kitab-kitab terdahulu, dihimpunkan dalam Al-Quran, dihimpunkan dalam bismillah, dihimpunkan dalam huruf ba, nak bagi tahu kepada kita, wahai hamba aku ciptakan kamu untuk aku dan aku adalah untuk kamu. Kamu telah diciptakan untuk aku. Kita semua diciptakan adalah untuk Allah. Tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala bagi tahu, wahai hamba-Ku, kamu jadilah untuk aku. Kamu jadilah untuk aku. Jadilah untuk aku. Semua tuan-tuan mulia daripada Al-Quran, daripada kitab-kitab dahulu, dan daripada Al-Quran diceritakan bermacam-macam kisah. Diceritakan tentang syurga, diceritakan tentang neraka, diceritakan tentang dosa pahala, diciptakan berbagai-bagai perkara. Fahamkan lagi dan lagi, fahamkan lagi dan lagi. Allah Ta'ala memahamkan kita lagi dan lagi. Semua ini Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala ciptakan semua ini atas satu maksud, iaitu terhimpun dalam kata ba tadi, iaitu supaya kita semua jadi untuk Allah. Supaya kita semua jadi untuk Allah.
supaya kita jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Daripada semua Al-Quran, semua kita terdahulu memahamkan pada kita lagi dan lagi, dan daripada situ hanya untuk fahamkan satu perkara sahaja, iaitu supaya kita jadi milik Allah, supaya kita jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia, selepas Adam alaihi salam, Allah Subhanahu Jibril alaihi salam telah turun kepada nabi-nabi terdahulu, kepada Nuh alaihi salam, kepada Adam alaihi salam sebanyak 12 kali. Kemudian Nuh kepada Idris alaihi salam 4 kali. Kemudian turun kepada Nuh alaihi salam 50 kali. Kemudian kepada Ibrahim alaihi salam sebanyak 42 kali. Kemudian turun kepada Musa alaihi salam 400 kali. Kemudian kepada Isa alaihi salam 10 kali. Kemudian kepada baginda Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24,000 kali. Sebanyak berapa tuan-tuan? Sebanyak 24,000 kali Jibril alaihi salam turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan perkara ini, supaya umat ini jadi milik Allah, jadi untuk Allah, jadikan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Di satu sudut Allah taala telah memahamkan manusia menggunakan Al-Quran. Seluruh Al-Quran memberitahu kepada kita, menceritakan kepada kita, yang mana khulasah dia adalah kamu hendaklah jadi milik Allah daripada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini pula sebagai satu tempat untuk memahamkan manusia. Allah Ta'ala telah ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, ke semua sekali, dan Allah Ta'ala namakan dia alam. Allah Ta'ala namakan alam. Apa maksud alam? Iaitu pengenalan, untuk kenal, sebagai bahan untuk mengenali, bahan untuk mengenali, iaitu daripada alam ini untuk kenali Allah. Allah Ta'ala ciptakan langit yang begitu tinggi. Allah Ta'ala jadikan semua kepada semua alam ini, jadikan mereka bagi pada mereka tugas untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Allah Ta'ala memberi tugas kepada alam ini untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Langit yang begitu tinggi sedang berkata-kata kepada kita, wahai manusia, tengok aku tinggi. Allah Ta'ala adalah yang maha tinggi. Allah Ta'ala ciptakan aku dalam keadaan tinggi. Wahai manusia, jika kamu jadi milik Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kamu dalam syurga sebagaimana Allah Ta'ala tinggikan aku di sini. Ciptaan bumi, Allah Ta'ala telah hamparkan bumi terbentang luas di atas air, dan bumi ini sedang berkata-kata kepada manusia, wahai manusia, yang maha menghampar adalah Allah. Dialah yang telah menghamparkan aku terbentang luas. Jika kamu jadi milik Allah, maka sebagaimana Allah Ta'ala hamparkan aku di dunia ini sejauh mata memandang, begitu juga Allah Ta'ala akan hamparkan untuk kamu dalam syurga sejauh mata memandang. Tidak kamu dapat capai tahap manakah berakhirnya syurga kamu. Begitulah juga Allah Ta'ala ciptakan matahari, bulan, bintang bercahaya-cahaya. Bulan, bintang, matahari sedang beritahu kepada kita bahawa yang maha bercahaya adalah Allah, dan dia telah bagi cahaya kepada aku. Sekiranya kamu jadi milik Allah, maka sebagaimana Allah Ta'ala telah mencahayakan bulan, bintang, matahari, begitulah juga Allah Subhanahu wa taala akan mencahayakan kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-Aku, jadilah kamu milik Aku. Tuan-tuan mulia, mata diberi untuk kita miliki Allah, telinga diberi untuk kita miliki Allah,
Hidung diberi untuk kita miliki Allah. Hati diberi untuk kita miliki Allah. Tangan, kaki diberi adalah untuk kita miliki Allah. Semua anggota badan kita ini diberikan oleh Allah untuk kita miliki Allah, untuk kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sentiasa duduk, fikir dan renung bagaimana nak jadikan setiap anggota badan ini sebagai satu sumber untuk kita miliki Allah. Mata, bagaimana nak gunakan untuk melihat perkara-perkara disukai oleh Allah. Akal pemikiran digunakan untuk kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Telinga, tangan, kaki, semua anggota badan ini, hati untuk kita letakkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Semua anggota badan ini digunakan. Bagaimana digunakan untuk kita miliki Allah. Hati kita diberi untuk iman dan ikhlas. Dan akal pemikiran diberi untuk kita fikir, untuk kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dahi kita dianugerahkan untuk kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah diberikan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan diberikan oleh Allah untuk ikram muslimin. Kaki diberikan oleh Allah untuk kita keluar di jalan Allah, untuk digunakan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk Allah dan kita kena miliki Allah Subhanahu wa taala. Kita dihantar ke dunia ini untuk kita miliki Allah. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan satu kisah, dan beliau kata harap tuan-tuan semua yang mengantuk tu buka mata, berhati betul-betul, kan? Yang tunduk tu angkat kepala, kan? Saya nak cerita satu kisah di Karachi apabila tiba waktu raya Aidil Adha. Di sana raya Aidil Adha dia panggil perayaan kambing, kan? Kenapa? Kerana menjadi satu suasana yang begitu meriah. Mereka setiap rumah menyembelih kambing-kambing dan orang akan pergi ke bazar sebelum hari raya untuk membeli kambing. Ada satu orang ayah ni, dia telah bawa anak dia ke pasar kambing untuk beli kambing. Jumpa tengok satu kambing cantik. Anak dia pun dah berkenan. Maka tanya kepada tuan punya kambing harga kambing tersebut. Tuan punya kambing bagi tahu harga kambing ini 16,500. Bukan ringgit Malaysia lah, 16,500 rupiah. Bagi tahu kepada dia. Dia kata, kenapa mahal sangat? Kurangkanlah sedikit. Dia tak boleh. Sebenarnya aku nak beli, kata tuan. Dia minta kurang lagi, dia tak boleh. Sebab sebenarnya aku nak beli keldai yang ada kat depan tu, dan tuan punya keldai nak jual keldai dia dengan harga 6,500. Jadi aku terpaksa jual kambing ini dengan harga 6,500 untuk aku beli keldai tersebut. Maka dia kata, okey, kalau macam ni boleh tak? Aku pergi kepada tuan punya keldai dan aku usahakan dapatkan keldai itu bagi pada kamu, tukar dengan kambing ini. Maka dia kata, okey, kalau macam tu boleh. Maka dia telah pergi, bawa anak dia pergi kepada tuan punya keldai, tanya harga keldai, dia bagi tahu 16,500. Minta kurang, lagi dan lagi sehingga turun sampai 12,000. Maka dia telah beli keldai itu daripada tuan punya keldai, bawa keldai ini nak pergi jumpa pada tuan punya kambing untuk tukar dengan kambing tersebut. Jalan-jalan sampai pada tuan punya kambing, tengok tak ada kambing. Dan tuan dia pun tak ada. Dah tak ada kat situ. Kambing dengan tuan dia punya sudah gaib, hilang entah ke mana. Nak buat macam mana? Kan? Maka dia cepat-cepat tarik keldai ini pergi pada tuan punya keldai. Nak serahkan balik, tuan punya keldai pun sudah hilang entah ke mana. Maka tak tahu nak buat macam mana, cari tak jumpa, semua dua-dua gaib. Tuan punya kambing gaib, tuan punya keldai gaib. Maka dia telah tarik keldai ini balik ke kampung dia, ke mahallah dia. Semua orang heran. Tinggalkan, keluar daripada kampung tadi nak pergi beli kambing, tapi buat balik keldai. Tuan-tuan mulia, kita datang untuk kita dapatkan Allah, tapi apa benda yang kita nak balik ke akhirat nanti, tuan-tuan mulia?
Apa pendapat tuan-tuan? Nak bawa balik keldai ke akhirat? Macam mana tuan? Nak balik keldai ke? Tuan-tuan mulia, kita datang ke dunia untuk kita miliki Allah. Kita nak dapatkan Allah. Kita nak dapatkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita meniru, mencontohi bagaimana cara Ibrahim alaihi salam. Ditawarkan kepada Ibrahim alaihi salam, ditawarkan kepada dia, nak tak kamu miliki arash, miliki langit, miliki semua ini, miliki bumi, miliki harta, sehingga dibukakan, ditawarkan untuk miliki emas-emas yang ada di atas muka bumi ini, semua jadi milik kamu. Kata Ibrahim alaihi salam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku berpaling daripada semua benda-benda ini. Aku berpaling daripada semua perkara-perkara ini. Dan aku tawajuhkan, hadapkan diri aku hanya kepada Allah. Hanya untuk miliki Allah. Hanya untuk dapatkan Allah. Ini adalah satu. Ibrahim AS adalah satu tempat untuk kita contohi. Sebagai contoh teladan kita. Kita mencontohi bagaimana iman Ibrahim AS. Iman ini adalah satu perkara yang kita perlu usahakan. Sebab itulah iman kena memiliki kan. Perkara pertama sekali yang kita nak usahakan adalah iman ini. Iman Ibrahim AS. Sebab itulah tuan-tuan mulia, apabila kita dalam solat, kita tawajuhkan seluruh anggota badan kita, kan, muka kita ke arah kiblat. Itu tawajuh hanya kepada Allah. Hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah dua nabi yang bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali kehidupan yang telah mati. Dua nabi yang telah bertanya kepada Allah, bagaimana Allah taala hidupkan kembali benda yang telah mati. Dan satu Uzair alaihi salam yang mengatakan kepada Allah, yang bertanya kepada Allah, kan, anna, dengan menggunakan perkataan anna, dengan penuh tanya pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah taala boleh ciptakan benda yang telah hancur, reput, tulang belulang dia semua sekali, daging dia telah hancur, reput menjadi debu-debuan. Bagaimana Allah taala ciptakan? Kemudian yang kedua, nabi yang kedua adalah Ibrahim alaihi salam. Telah tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan benda yang telah mati, ya Allah? Dan untuk dua nabi ini Allah taala bagi tahu kepada Ibrahim alaihi salam, kamu wahai Ibrahim, bila Ibrahim tanya, bagaimana kamu menghidupkan yang telah mati, ya Allah? Maka Allah taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam supaya tangkap empat ekor burung dan hancurkan. Dia campurkan sekali, letak di tempat 4 penjuru. Dan tengok bagaimana aku hidupkan kembali, buat kembali. Untuk Uzair alaihi salam, untuk fahamkan Uzair alaihi salam, Allah Ta'ala telah matikan Uzair alaihi salam selama 100 tahun. Tengok bagaimana aku nak hidupkan. Matikan Uzair alaihi salam selama 100 tahun. Tuan-tuan mulia, soalan yang sama, bagaimana menghidupkan benda yang telah mati? Tetapi jawapan yang berlainan. Untuk Ibrahim AS, Allah Ta'ala suruh tangkap burung dan buat macam ini, hancurkan letak. Untuk Uzair AS, matikan 100 tahun. Kenapa? Soalan yang sama, patutnya jawapan yang sama, tetapi jawapan yang berlainan kerana cara bertanyanya berlainan. Cara bertanyanya lain. Ibrahim AS tanya, kaifa? Macam mana, ya Allah? Memang kau menghidupkan, tapi bagaimana nak menghidupkan? Bagaimana kau menghidupkan, ya Allah? Maka ini cara Allah Ta'ala fahamkan dia. Adapun Uzair AS, dia tanya dengan penuh rasa kehairanan. Anna, menggunakan perkataan anna, iaitu persoalan yang ditanya dengan penuh perasaan hairan. Macam mana nak boleh hidupkan balik benda yang telah hancur? Seolah-olah macam tu. Bagaimana Allah Ta'ala boleh hidupkan balik
benda yang telah hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala telah matikan Uzair alaihi salam selama 100 tahun untuk fahamkan dia. Bagaimana nak fahamkan dia? Kamu heran bagaimana aku hidupkan sekarang ni, mati 100 tahun. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala telah dakwahkan tentang yakin pada Allah taala ni selama 24 jam. Setiap masa Allah taala mendakwahkan tentang keyakinan kepada Allah, dakwah tentang iman. Hari ini yakin, dakwah kepada keyakinan yang rosak, keyakinan yang salah dijalankan selama 24 jam dalam kehidupan kita. Di mana kita pergi mendengar laungan tentang duit, tentang jual itu, jual ini, tentang rumah, dilaungkan suara laungan tentang kenderaan, tentang kereta, tentang emas, intan, belian, tentang pangkat dan sebagainya. Laungan-laungan tentang kebendaan, kepada yakin yang rosak, yakin yang salah, kepada perkara yang tidak ada kaitan dengan iman, dilaungkan dalam kehidupan manusia selama 24 jam. Maka Allah Ta'ala juga mendakwahkan manusia kepada yakin yang betul selama 24 jam melalui azan. Allah Ta'ala dakwahkan kepada manusia, dakwahkan manusia kepada yakin yang betul selama 24 jam. Setiap kali solat 5 waktu disyariatkan azan. Dan di seluruh dunia, yang mana yang pulau yang paling pertama sekali, Pulau Selva, kan, yang dilaungkan azan, pertama sekali dilaungkan azan bila mula setiap hari 24 jam dilaungkan azan. Kemudian selepas itu sehingga dikatakan tidak ada satu saat pun berlalu alam ini, dunia ini, yang tidak dilaungkan azan padanya. Bermula daripada Pulau Selva, dilaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala sedang mendakwahkan manusia kepada iman, kepada yakin yang betul, bahawa Allah Ta'ala lah yang paling besar. Selain daripada Allah, semua makhluk ini, semua perkara ini adalah kecil, tidak ada bandingannya sedikit pun dengan Allah. Allah Ta'ala lah yang paling besar, dialah yang memiliki segala-galanya. Tuan-tuan mulia, hari ini kalau dalam satu rumah, tempat menyimpan, almari yang digunakan untuk menyimpan perkara-perkara yang berharga, simpan duit, emas, belian, rantai dan sebagainya, kunci almari itu dipegang oleh ketua rumah tersebut. Kunci almari akan dipegang oleh ketua rumah. Dan setiap ahli rumah yang nak ambil sesuatu daripada almari tersebut, dia mesti datang jumpa dengan ketua rumah dan ambil kunci daripada ketua rumah, barulah dia boleh ambil sesuatu daripada almari tersebut. Tuan-tuan mulia, yang paling besar, yang paling agung dalam alam ini, dalam dunia ini, di dunia ini, dalam alam ini, tuan-tuan, adalah Allah. Dialah manusia nak ambil khazanah Allah Ta'ala, mesti jumpa Allah Ta'ala dulu, mesti miliki Allah Ta'ala terlebih dahulu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah Allah yang pemilik segala-galanya, pemilik langit dan bumi, yang merupakan kunci semua ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak miliki syurga, syurga sedang terkunci. Nak buka pintu syurga kena ambil daripada Allah. Kamu nak buka pintu khazanah Allah, pintu khazanah harta dan sebagainya, dia sedang berkunci, dan kunci tadi dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara ini sedang berkunci, dan kunci dia sedang dimiliki oleh Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu hendaklah miliki Allah. Kamu hendaklah miliki Allah. Usaha di atas dunia ini untuk miliki Allah. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah yang paling besar. Kemudian laungan lagi diberikan, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu hendaklah bina keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bina yakin mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengikut syariat Allah, dakwah dijalankan, tuan-tuan. Hendaklah yakin kepada Allah, yakin kepada keagungan Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah
beriman, meyakini, mengikuti cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan lagi azan 24 jam berjalan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Kamu hendaklah dalam kehidupan kamu berjalan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Berjalan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuan-tuan mulia, dakwah kepada yakin, dakwah kepada iman, Allah taala jalankan selama 24 jam setiap hari. Tidak ada satu saat pun berlalu atas dunia ini melainkan berlakunya sedang berjalannya dakwah kepada iman yakin melalui perantaraan azan. Kenapa? Kerana dakwah kepada yakin yang rosak juga dijalankan sebanyak selama 24 jam di dunia ini. Kemudian tuan-tuan mulia, yang dia bagi tahu tadi pulau di Indonesia namanya Selvak. Kemudian berjalan lagi pergi kepada Pulau Sumatera pula. Selepas Selvak bermulanya azan di Pulau Sumatera. Kemudian daripada Sumatera pula Jakarta. Kemudian lintas sempadan Indonesia datang pula ke Malaysia. Belum berakhir lagi waktu di Indonesia, bermulanya waktu di Malaysia. Kemudian daripada Malaysia bermulanya pula Burma. Kemudian selepas Burma bermula pula Dhaka. Kemudian selepas Dhaka bermulanya India. Kemudian di India, di seluruh India, daripada Sri Lanka sehinggalah kepada Kolkata, daripada Sri Lanka sehinggalah kepada Bombay. Semua ini dilaungkan suara kepada kita bahawa semua perkara ini tidak boleh memberi apa-apa manfaat dan tidak memiliki apa-apa. Semua ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di India, Srinagar yang pertama sekali azan dilaungkan. Di Pakistan pula adalah Sialkot, waktu yang sama. Kemudian daripada Sialkot sampailah ke Gwadar di hujung Pakistan sana. Semua melaungkan azan dalam setiap masa berjalan. Berbeza-beza masa dia, selepas ini berlaku, selepas ini semua melaungkan suara azan. Kemudian daripada Pakistan pergi pula kepada Afghanistan. Daripada Afghanistan pergi pula kepada Meskud. Kemudian daripada Meskud kepada Baghdad pula. Daripada antara Meskud dengan Baghdad ini beza dia 1 jam. Daripada Meskud nak pergi sampai ke Baghdad, adanya 5 buah negara Arab yang besar-besar. Hijaz, Yaman, Kuwait, Iraq dan Emirat. Ini 5 buah negara ini, tepat 5 buah negara ini. Jadi semua ini melakukan azan yang waktunya berbeza-beza, beza sedikit-sedikit saja. Kemudian daripada Baghdad sehingga kepada Iskandariah. Daripada Baghdad hingga ke Iskandariah ada 4 negara. Ada 4 negara, Syam, Mesir, Somalia dan Sudan. 4 negara ini, dari semua ini serentak azan subuh dia. Kemudian Iskandariah, Istanbul, Turki. 2 semua ini dia punya urutan istiwa dia, iaitu matahari dia sama saja. Pada waktu yang mana Iskandariah melaungkan azan, pada waktu itu juga Turki juga bermulanya waktu azan subuh dia. Dan azan subuh di Turki, di Afrika, terawih di Afrika pun juga bermula waktu azan. Ini adalah di penghujung dunia, bermulanya di penghujung dunia. Daripada tuan-tuan mulia, daripada pulau Indonesia tadi, Silvers, daripada pulau di sini sampailah ke hujung Afrika sana. Pulau yang hujung Afrika sana, safar tepat 9 jam setengah. Semuanya ada azan sedang dilaungkan. Dan bila akhirnya azan subuh di pulau di Afrika sana, bermulanya azan zuhur di Indonesia, di Selvak. Dan apabila berakhirnya azan zuhur di Dhaka, bermulanya azan asar di Pulau Selvak. Dan azan asar bila sampai di Jakarta, bermulanya azan asar di Pulau Selvak. Azan maghrib di Pulau Selvak. Dan apabila azan maghrib sampai di Sumatera, maka bermulanya azan isyak di Pulau Selvak. Tuan-tuan mulia, dalam masa 24 jam, setiap saat Allah Ta'ala telah menjalankan pentadbiran, berlakunya azan, berlakunya dakwah dijalankan. Dalam masa 24 jam, setiap minit, setiap saat adanya azan sedang dilaungkan. Begitu juga tuan-tuan mulia, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan jemaah dalam setiap saat. Seadanya jemaah yang sedang berjalan di seluruh dunia,
Allah Ta'ala telah sebarkan jemaah di seluruh dunia. Tuan-tuan mulia, perkara pertama sekali kita kena usahakan adalah atas imaniat kita, atas iman. Yang kedua, masyarakat kita bagi tahu kita kena usaha atas amal kita, atas kita punya ibadat kita, iaitu salat. Dan usahakan atas ibadat kita. Kenapa hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan semua makhluk atas muka bumi ini sedang bersalat kepada Allah, bersembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara mengetahui bahawa bagaimana cara solat dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan pohon-pohonan, pokok-pokok sedang qiyam. Pokok-pokok sedang qiyam, tuan-tuan mulia. Kemudian Allah Taala jadikan binatang-binatang seperti lembu, kerbau dan sebagainya, binatang-binatang yang berkaki empat ini sedang rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan binatang-binatang yang melata seperti ular, cacing dan sebagainya ini, yang binatang-binatang melata ini sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gunung ganang sedang duduk tasyahud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan syurga neraka sedang membacakan doa yang bacakan dalam salat, sedang berdoa pada Allah, sedang bacakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk sedang mereka mengetahui apakah peranan dia dalam solat, apakah cara mereka bersolat, apakah cara mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kedua yang kita nak usahakan, iaitu usahakan atas ibadat kita kepada Allah. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Yusuf alaihi salam, wahai Yusuf, anak kecil yang menjadi saksi kepada kamu begitu gembira sekali dengan penyaksian yang dibuat oleh si anak kecil tadi. Kamu begitu gembira sekali dengan anak kecil tadi yang telah bersaksi untuk kamu. Bagaimana aku teramatlah gembira terhadap satu orang hamba yang dalam solat dia mengangkat jari bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku teramat gembira dengan dia. Tuan-tuan mulia, perkara yang seterusnya kita nak usahakan atas muamalah kita. Bagaimana muamalah kita jadi satu muamalah, satu urusan yang betul. Kita berurusan dari segi perniagaan kita dan sebagainya. Kita nak berurusan dengan jalan yang betul. Supaya apa? Supaya kehidupan kita jadi lurus, kehidupan kita jadi betul. Bagaimana perhubungan kita dengan manusia juga, kita nak usahakan bagaimana perhubungan kita, muasyarah kita dengan manusia menjadi satu muasyarah yang betul. Kita dengar kisah berkenaan dengan dua orang sahabat, Sa'ab bin Jusamah radhiyallahu taala anhu dan Mu'adz bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Sa'ab bin Jusamah dan Auf bin Malik ini adalah dua sahabat yang rapat, yang amat rapat mereka berdua ini. Dan Sa'ab bin Jusamah mati dahulu, kemudian selepas beberapa ketika baru tibanya Auf bin Malik. Apabila Sa'ab bin Jusamah radhiyallahu taala anhu telah meninggal, maka Auf bin Malik telah berjumpa dengan Sa'ab bin Jusamah dalam mimpi dia dan telah tanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu? Tanya daripada Sa'ab bin Jusamah, bagaimana keadaan kamu? Dia bagi tahu, tengok dia dalam keadaan yang mana di leher dia ada kesan sesuatu, ada sesuatu kesan, macam ada kesakitan di leher dia. Tanya, bagaimana keadaan kamu? Dia bagi tahu bahawa kita ini sama saja, cuma beza sedikit je. Aku orang yang ada di alam kubur boleh melihat orang di atas kehidupan dunia. Adapun orang kehidupan dunia tidak boleh melihat orang dalam kubur. Macam dalam kita kehidupan hari ini ada cermin yang mana kita daripada dalam boleh lihat orang di luar, orang di luar tidak boleh lihat kita di dalam. Jadi dia bagi tahu, aku tahu bahawa selepas 8 hari nanti anak perempuan aku akan meninggal. Sekarang anda memang diberitahu kepada ahli kubur tentang keadaan orang di dunia, mereka dapat melihat. Dan dia bagi tahu bahawa aku ada sedikit masalah, aku sedang menanggung sedikit azab. Kenapa? Bila ditanya, Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala tanya, apa dah jadi? Kenapa terjadi demikian? Dia bagi tahu, aku ada ambil 10 dinar daripada satu orang Yahudi dan aku tidak memulangkannya. Tidak pulangkan 10 dinar kepada orang Yahudi tadi.
Sedangkan dia tak guna pun 10 dinar ni. Dia tak guna pun 10 dinar ni. Cuma tidak pulangkan semula. 10 dinar ini dia telah simpan dalam sarung pedang dia. Dia telah simpan dalam sarung pedang dia 10 dinar ini tak pulangkan kepada Yahudi. Maka telah menyebabkan dia kubur telah mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala kerana 10 dinar. Oleh itu tuan-tuan mulia, setiap sen, setiap ringgit yang kita ambil daripada orang, kita hendaklah pulangkan semula. Jangan kita ambil daripada sesiapa dengan cara yang tidak betul, walaupun 1 sen, walaupun 1 ringgit, walaupun 2 ringgit. Kenapa? Ini adalah satu muamalah yang tidak betul. Dia, kerana 10 dinar tadi menyebabkan dia telah menanggung siksa dalam kubur. Maka apabila diberitahu macam ini, ayah dia telah ambil 10 dinar tadi pergi pada Yahudi. Yahudi itu tak nak terima pun, kan? Yahudi tak nak terima. Dia bagi tahu bahawa Sa'ab ibn Juthama ini satu orang yang baik, satu orang sahabat yang baik. Tak apa, aku tak nak, kan? Sehingga bapa dia bagi tahu kepada dia bahawa kerana 10 dinar inilah Sa'ab ibn Juthama sedang disiksa di dalam kubur. Kamu ambillah duit. Kemudian selepas hari anak dia meninggal. Jadi tuan-tuan mulia nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini kita kena usaha untuk kita jaga kita punya muamalah, kita punya hubungan. Sekali di Khaybar, tuan-tuan mulia, dalam peperangan Khaybar, dalam peperangan Khaybar datang satu orang pengembala kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bawa kambing-kambing bersama dengan dia, dan datang tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang bagi tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam khemah. Maka dia bagi tahu ada dalam khemah. Satu orang yang begitu hebat, nabi akhir zaman, nabi penghulu kepada segala nabi, pemerintah di sini, bagaimana dia dalam khemah? Maka orang bagi tahu dia ada dalam khemah. Maka dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu dakwahkan kepada apa? Dakwahkan tentang apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu bahawa aku dakwah pada la ilaha illallah. Maka Yahudi tadi telah tanya lagi, kalau aku ucapkan la ilaha illallah, apa yang aku akan dapat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana, kamu akan dapat apa yang kami dapat. Kemudian kamu akan dipertanggungjawabkan, ma alaina, kamu akan dipertanggungjawabkan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kami. Maka si Yahudi tadi dah telah menerima perkara tersebut dan telah terima Islam, telah mengucap, telah masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaybar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu bahawa kambing-kambing yang ada pada kamu ini adalah amanah orang Yahudi. Kambing-kambing yang ada pada kamu, kamu hanya pengembala. Kamu hendaklah pulangkan amanah ini kepada pemiliknya. Maka dia telah bagi tahu, kan, Yahudi ini telah bagi tahu, ya Rasulullah, ini adalah harta orang Yahudi, harta musuh kita. Kamu pun bagi tahu bahawa kita boleh ambil harta musuh kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu kepada dia, mafhum dia, bahawa demi Allah, ini bukan harta rampasan, ini adalah amanah. Ini adalah amanah. Dengan kamu keluar dari jalan Allah, dengan kamu berjihad di jalan Allah, kamu tidak akan terlepas daripada amanah ini. Dengan keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan keluar 40 hari di jalan Allah taala, kita tidak akan terlepas daripada amanah. Daripada amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita. Tidak akan terlepas. Amanah adalah satu perkara yang penting. Rasulullah telah ajar kepada Yahudi tadi, bahawa kamu kena pulangkan amanah ini. Walaupun kamu syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan terlepas daripada amanah. Maka Rasulullah telah arahkan Yahudi yang telah masuk Islam tadi untuk pulangkan semula kambing kepada tuan dia. Maka dia telah bawa kambing-kambing tersebut, pulangkan semula kepada pemiliknya dan datang berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dia telah perang dan syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wah 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 wah, masya-Allah, wah wah, dia telah syahid untuk agama Allah Taala dan syurga telah jadi milik. Maaf, mana kata minta maaf, dah terlebih dari masa. Dia kata letih ke tuan-tuan? Tak letih lah. Tak letih Tuan-tuan mulia, seterusnya kita nak usahakan atas akhlak. Bagaimana akhlak kita dengan manusia menjadi akhlak yang baik, akhlak yang betul.
Kenapa akhlak ini adalah satu perkara yang amat-amat ditekankan dalam agama kita, dalam Islam. Amat-amat ditekankan. Dalam kita buat dakwah, bagaimana kita nak wujudkan hubungan yang baik dengan manusia. Berakhlak dengan akhlak yang baik dengan setiap manusia. Tuan-tuan mulia, akhlak adalah satu perkara yang amat-amat ditekankan. Bagaimana hubungan kita dengan sahabat handai kita, dengan saudara se-Islam kita, dengan jiran tetangga kita, berakhlak dengan akhlak yang baik. Cuba kita lihat tuan-tuan mulia dalam solat jenazah. Apabila seorang Islam meninggal dunia, maka kita akan solatkan jenazah dia. Secara zahirnya solat jenazah ini tak harus, tak boleh. Kenapa? Cuba kita lihat, perhatikan secara zahirnya. Jenazah diletakkan di depan dan kita berdiri betul-betul dengan jenazah tersebut dan kita mengangkat takbir. Ada sedikit persamaan dengan penyembahan berhala. Ada sedikit persamaan. Bau-bau dia. Ada sedikit persamaan dengan cara orang menyembah berhala. Letakkan jenazah depan betul-betul, kita berdiri betul-betul rapat dengan dia dan kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan mulia, sedangkan syirik adalah satu perkara yang amat-amat dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat terima syirik walaupun sedikit, walaupun sekadar sebesar tapak kaki semut. Tapak kaki semut, tuan-tuan mulia, besar mana? Sebesar itu pun Allah Ta'ala tak boleh terima syirik, tuan-tuan mulia. Tetapi untuk solat jenazah, kita berdiri di hadapan solat jenazah, mengangkat takbir, ada sikit persamaan dengan penyembahan berhala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sanggup lihat, walaupun ada sikit persamaan dengan penyembahan berhala, Allah Ta'ala sanggup lihat perkara ini berlaku. Kenapa? Demi hubungan kita dengan manusia. Saudara Islam kamu yang telah mati pun, kamu hendaklah menghormati dia, sembahyangkan jenazah dia, menghormati dia. Bagaimana dengan saudara Islam kamu yang sedang hidup sini? Bagaimana dengan saudara Islam kamu yang sedang bernyawa bersama dengan kamu, yang sedang berurusan dengan kamu, yang sedang hidup bersama dengan kamu, kamu sedang hidup di tengah-tengah mereka? Lebih-lebih lagi, kamu kena jaga akhlak, kena memuliakan mereka yang masih hidup. Dalam solat jenazah, Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita dengan takbir bila angkat. Bila satu orang mati masuk kubur, maka akan ditanya dengan 3 soalan kepada dia. Akan ditanya, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Akan ditanya pada dia, siapakah Tuhan pemelihara kamu, siapakah nabi kamu, dan apakah agama kamu. Melalui solat jenazah, takbir yang pertama bila kita bacakan doa takbir yang pertama yang beliau sebut tadi, cara solat jenazah dalam mazhab Hanafi. Cara bacaan dalam solat yang pertama akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Allah Taala mudahkan kita untuk kita jawab soalan pertama dalam kubur. Bacaan dalam takbir yang kedua akan memudahkan kita untuk jawab soalan yang kedua dalam kubur, soalan tentang man nabiyyuka. Dan bacaan yang ketiga akan memudahkan, kalau dalam apa yang dibaca tadi mengikut mazhab dia, bacaan untuk pohon mati dalam Islam, hidup dalam Islam, dan akan memudahkan, bacaan ini akan memudahkan untuk kita jawab soalan yang ketiga dalam kubur, iaitu soalan madinuka. Kenapa ni? Melalui kita memuliakan saudara Islam kita yang telah mati, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk kita jawab soalan-soalan yang akan dikemukakan kita di dalam kubur. Tuan-tuan mulia, 5 perkara ini dan juga 6 sifat bagaimana boleh wujud dalam kehidupan kita dan dalam seluruh dunia. Maka untuk inilah tuan-tuan mulia,
kita kena buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini tuan-tuan mulia? Cuba kita tengok, cuba kita perhatikan keadaan manusia. Bagaimana wanita-wanita yang tidak menutup aurat, keadaan wanita-wanita yang tidak menutup aurat, keadaan manusia-manusia Islam, orang Islam kita yang telah tinggalkan solat. Kehidupan yang begitu teruk sekarang ini sedang berlaku di hadapan mata kita, tuan-tuan mulia. Patutkah kita berdiam diri tanpa kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak patut sama sekali, tuan-tuan mulia. Melainkan hari ini kita kena bangun bangkit, buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita buat pengorbanan untuk agama Allah sehingga 5 perkara yang kami sebutkan tadi dan 6 sifat sahabat radhiyallahu taala anhu ini boleh wujud dalam kehidupan kita sendiri dan berpindah dan wujud dalam kehidupan setiap umat manusia, dalam suasana kehidupan manusia hari ini. Ini adalah tanggungjawab kita. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah golongan yang telah mengorbankan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam musibah, dalam kesenangan, dalam setiap keadaan, sahabat radhiyallahu taala anhum telah buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan mulia, waktu hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sebanyak 150 jemaah telah dikeluarkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah bagaimana kita tengok Tabuk, jemaah yang dihantar untuk Hunain dan sebagainya. Jemaah demi jemaah dikeluarkan, tuan-tuan mulia, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu taala anhum didatangi oleh berbagai-bagai musibah, didatangi oleh berbagai-bagai masalah kehidupan, didatangi oleh berbagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam setiap ujian ini, sahabat radhiyallahu taala anhum tetap keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai-bagai ujian, dalam berbagai-bagai kesusahan, mereka tetap keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat kepada kesusahan tersebut. Untuk sebarkan agama Allah, mereka telah pergi ke seluruh dunia, tuan-tuan mulia. Dan tuan-tuan mulia, musibah yang paling besar dalam kehidupan sahabat radhiyallahu taala anhum ialah kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling besar berlaku dalam hidup sahabat radhiyallahu taala. Sahabat radhiyallahu taala anhum mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya, lebih daripada anak, isteri, harta, lebih daripada diri mereka sendiri, lebih daripada segala-galanya. Musibah yang paling besar berlaku dalam hidup mereka ialah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan mulia, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tuan-tuan mulia, bagaimana keadaan sahabat? Sahabat mereka tidak dapat duduk dengan diam. Mereka menjadi gelisah. Mereka menjadi gelisah, tuan-tuan mulia. Musibah yang paling besar, seolah-olah kesedihan yang lebih besar daripada gunung ganas sedang menghempak mereka, tuan-tuan mulia. Kesedihan yang lebih besar daripada gunung ganas sedang menghempak mereka. Tuan-tuan mulia, apabila berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi, lihat buka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu telah pergi." Datang belah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka, tengok, menangis. Kemudian pergi lagi, tak percaya betul ke Rasulullah dah meninggal, dah wafat. Pergi buka lagi, pergi belah kiri pula, tengok, "Ya Rasulullah, kamu telah tinggalkan kami. Kamu telah tinggalkan kami, ya Rasulullah." Ini keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pergi kanan, buka, tengok, betul ke Rasulullah dah meninggal, betul ke Rasulullah dah wafat. Pergi, datang, buka lagi, tengok lagi, betul ke ya Rasulullah kamu telah wafat. Ini keadaan Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian pula bagaimana keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha datang, buka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis, dan mengatakan, "Aku begitu sedih sekali. Aku begitu sedih sekali. Sehingga kesedihan aku ini kalau diletakkan di atas gunung Ganang, maka gunung Ganang akan hancur kerana menanggung kesedihan aku ini." Sedih. Aisyah radhiyallahu taala anha tak dapat menerima hakikat. Seolah-olah tak dapat menerima hakikat. Kesedihan begitu, aku begitu sedih sekali. "Ya Rasulullah, kamu telah tinggalkan kami." Dan mengatakan bahawa kesedihan ini sekiranya diletakkan di atas gunung, nescaya gunung akan hancur lebur menanggung kesedihan tersebut.
Bagaimana anak baginda sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, apabila datang buka muka, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi, mengatakan, "Ya abata, wa abata, wahai ayahanda, kamu telah pergi tinggalkan aku, dan kamu telah sampai ke syurga Allah, dan anak kamu ditinggalkan sendirian di dunia ini. Ya Rasulullah, kamu telah tinggalkan aku, kamu telah tinggalkan aku sendirian di dunia ini, ya Rasulullah." Begini keadaan sekali tuan-tuan mulia sahabat radhiyallahu taala, sehingga tuan-tuan mulia apabila jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa dan dikebumikan, tuan-tuan mulia, sahabat radhiyallahu taala anhu tak dapat menerima, tuan-tuan mulia. Anas radhiyallahu taala anhu yang telah timbunkan pasir ke atas jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila balik, maka Fatimah radhiyallahu taala anha telah kata, "Wahai Anas, sanggup engkau letakkan tanah di atas jasad ayah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sanggup engkau berbuat demikian, wahai Anas? Apa kamu telah buat? Sanggup engkau telah meletakkan tanah, kamu telah timbuskan tanah di atas jenazah ayah aku? Apa yang kamu telah buat, wahai Anas?" Keadaan sahabat radhiyallahu anhu begitu sekali, tuan-tuan mulia. Dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah yang paling besar berlaku kepada mereka. Dan dalam keadaan macam ini, tuan-tuan mulia, dalam keadaan macam ini, sahabat radhiyallahu taala anhu berpendapat bahawa semua sahabat kena berada di Madinah. Keadaan pada masa itu pun menuntut sahabat radhiyallahu taala anhu berada di Madinah, sehingga Umar radhiyallahu taala anhu sendiri memberi pandangan supaya sahabat radhiyallahu taala anhu berada di Madinah. Kenapa? Hiraqal telah menghantar tentera seramai 200,000 orang untuk menyerang Madinah. Muhammad telah meninggal, telah wafat. Sekarang hantar tentera 200,000 orang untuk menyerang Madinah. Dan sahabat radhiyallahu anhu fikir bahawa pada masa itu mereka kena, dan keadaan yang kedua ialah musibah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang pertama ialah satu musibah datangnya 200,000 orang tentera musuh untuk menyerang Madinah, yang mana dalam Madinah adanya wanita-wanita sahabat. Mereka tak pandang pada wanita isteri-isteri mereka, tetapi adanya dalam Madinah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya dalam Madinah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci di Madinah, tuan-tuan mulia. Dan sekarang ini datang 200,000 orang tentera nak menghancurkan Madinah. Ini musibah. Dan satu lagi musibah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam musibah ini pun, tuan-tuan mulia, sahabat radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala tetap ingin keluarkan jemaah, kosongkan Madinah. Kenapa? Pada masa itu berlakunya 3 keadaan. Tiga telah berlaku. Adanya orang yang mana tidak ingin bayar zakat, ada orang yang mengingkari zakat, adanya orang yang mana Musailamah Al-Kadzab telah mendakwa dia jadi Nabi baru. Ada orang Islam yang telah terpengaruh, dan ada orang Islam yang baru pula Islam bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah murtad. Mereka telah murtad. 3 takaza ini, keadaan orang Islam telah berubah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Aku tetap akan keluarkan jemaah walaupun dalam keadaan musibah ini." Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kita kena tahan tentera Usama dan biarkan semua orang Islam lelaki berada di Madinah." Berada di Madinah. Kenapa? Aku bukan khawatir kepada isteri-isteri orang Madinah, tapi aku khawatir di Madinah adanya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah tumbuk dada Umar radhiyallahu taala anhu. "Wahai Umar, dulu kamu satu orang perkasa, satu orang berani di zaman jahiliah. Apa dah jadi kepada kamu hari ini? Kenapa kamu cakap perkara-perkara yang seolah-olah satu orang pengecut? Kenapa kamu sedang bercakap percakapan satu orang pengecut, wahai Umar? Kalaulah kamu takut, bimbang terhadap keselamatan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dalam isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya anak aku Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sekiranya dengan kosongkan Madinah ini akan menyebabkan serigala-serigala datang dan mereka mencabik-cabikkan mayat-mayat
isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sanggup tengok perkara ini, tapi aku tak sanggup tengok apa yang kekurangan yang berlaku dalam orang Islam. Dalam orang Islam hari ini. Aku tak sanggup menahan tentera yang telah dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah keluarkan jemaah, tuan-tuan mulia. Dalam musibah tersebut, jemaah telah dikeluarkan, Madinah telah dikosongkan, tuan-tuan mulia, dan bertebaran ke seluruh alam. Dalam setiap keadaan, dalam berbagai-bagai musibah, sahabat radhiyallahu taala telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia, maka jemaah orang Madinah telah dikeluarkan, tuan-tuan mulia. Madinah dikosongkan. Selama semua lelaki-lelaki Madinah yang layak untuk keluar jalan Allah, yang sihat, semua dikeluarkan daripada Madinah, sehingga Madinah kosong daripada orang lelaki. Sebanyak 11 jemaah telah dibentuk dan dihantar ke seluruh tempat, dihantar kepada berbagai-bagai tempat. Jemaah-jemaah ini telah dibentuk, dihantar kepada berbagai-bagai tempat, tuan-tuan mulia, sehingga selama 6 bulan jemaah ini bergerak, maka Islam telah tersebar semula di seluruh tanah Arab. Islam telah tersebar semula di seluruh tanah Arab, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, hari ini kerja yang sama yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, tuan-tuan. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk ini kita semua sedia, tuan, insya-Allah. Sedia, tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah, tuan-tuan mulia, untuk ini kita semua sedia, dan orang-orang yang mana telah pun bagi nama sebelum ni. Masa Maulana Syaukat, masya-Allah, semoga Allah Taala kekalkan keberkatan dalam diri dia. Masa Maulana Syaukat bayan, Maulana telah ramai orang bagi nama. Jadi orang bagi nama ni tak payah angkat tangan. Maulana minta orang yang belum bagi nama lagi minta angkat tangan. Belum bagi nama.